Panjang betul. Itu saya betul. Mana kita masih dia mungkin dengan tidur story lagu tadi. Kami sekarang negeri jadi 16 sikit datang. Lepas itu ada sidang media sikit. Lepas tu ada jalan jam sekejap. Ada accident depan ni. Jadi susah sikit lah ni. Semua dah cukup kan? Okay, you start. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama sekali kita rafaq kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah pujinya dan inayahnya kita dapat bersama-sama berkumpul pada pagi ini untuk sama-sama bermuzakarah mengenai beberapa isu-isu yang timbul pada minggu ini. Jadi mari kita sama membuka majlis kita dengan buku kitab Al-Fatihah. Pertama sekali, yang saya hormati Datuk Timbalan Mufti Datuk Syafiq Iqbal, khususnya Puan Aina sebagai Setiausaha Fatwa, khususnya Tuan Faris Irfan sebagai wakil daripada unit masjid daripada Majlis Islam Negeri Kelabu, khususnya Prof. Manja Dr. Alifah daripada UKM, khususnya Dr. Sharifah daripada UNIZA, dan akhir sekali Dr. Syahidah daripada UIA. Jadi pada pagi ini kita ingin bermuzakarah mengenai beberapa isu yang telah sampai kepada pihak Jabatan Mufti untuk dibincangkan. Jadi saya persilakan SU untuk Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada Yang Maha Ketua Muzakarah di Kelabu kerana dapat menghadirkan diri pada muzakarah kita pada pagi ini. Okey, tuan-tuan sekalian, perbincangan kita pada hari ini sebagaimana yang terpapar di slide ini ialah permohonan persempadanan Masjid Muhammad Tersebut Kuala Terengganu. Ada beberapa isu permasalahan yang timbul ni. Okey, maklumat pemohon, pemohon bernama Muhammad Yazid bin Malik. Beliau merupakan SU kepada masjid ini. Sebenarnya permohonan ni dah dihantar kepada Majlis Agama Islam Ustaz Fahri kan? Okey. Dia cerita ada permasalahan lah yang timbul di situ sebab tukar tarikh masjid dan sepadan lah. Jadi saya yakin unit masjid pun Ustaz Fahri dah tinjau ke masjid kan di lokasi tersebut. Jadi sebelum muzakarah kita bermula, saya jemput Ustaz Faris lah untuk membentangkan tentang maklumat pemohon. Permohonan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wakil daripada unit masjid Agama Islam Negeri Kelabu ya. Pengarah kami telah menginformkan kepada kami untuk saya sebagai wakil untuk pergi melihat sendiri permasalahan yang timbul dekat Masjid Imam Batipuk ini. Yang mana kalau Datuk ada pergi Masjid Imam Batipuk Datuk? Dulu pernah pergi. Ya. Dan tu sebelum saya jadi mufti lagi. Ini dah kami. Jadi masa jadi mufti ni saya terpaksa pindah rumah. Dia dekat dengan pejabat sikit. Jadi dah lama tak datang. Jadi boleh cerita sikit, sedikit mengenai masjid ni. Ya, sebenarnya Masjid Imam Batipuk ini adalah masjid yang baru dibina sebenarnya. Akan tetapi tapak itu merupakan tapak yang asal. Yang mana tapak masjid itu telah dibina sebuah masjid pada tahun 1920-an yang dulu lagi. Dia dah lama. Dan masjid yang awal pada 1920-an yang dulu merupakan masjid kayu sahaja. Yang dibina secara gotong royong. Ya. Punya masjid itu hasil daripada gotong semua orang kampung tak? Ya. Dibina secara gotong royong. Masa itu tidak campur tangan lagi. Kerajaan tidak campur tangan lagi untuk membina masjid tersebut. Sendirian kan? Ya, sendirian. Dan masjid tanah itu merupakan tanah wakafan daripada Allahyarham Haji Muhammad Ismail.
Di mana beliau merupakan guru agama ketika itu. Kampung tu. Kampung tu. Okey, lalu selepas lama masjid itu berdiri, pada tahun 2015 masjid itu dialihkan ke seberang jalan untuk memberi peluang dibina masjid baru pada tapak asal itu. Jadi untuk seberang jalan tu masjid sementara sahaja. Jadi masjid ini sebenarnya di brand sebanyak 3 kali namanya. Ya, pada asalnya merupakan masjid Kampung Bentu. Dan pada tahun 50-an, tak silap saya, ditukarkan kepada Masjid Kampung Kolam. Dan hingga tahun 1980-an, selepas mereka itu ditukarkan kepada Masjid Lebat Liput sehingga kini. Sebenarnya kampung tu. Ya, sebenarnya kampung itu. Yang ini merupakan masjid lama saja. Sebelum dibina dia masjid baru. Dan masjid baru ada, saya dah hantar gambar masjid baru untuk Ada Ustaz. ini masjid yang baru dibina. Ya, masjid ini menelan kos sebanyak RM 6.3 juta. Ya. Dan dana tersebut semuanya daripada kerajaan negeri pada ketika itu. Punya tanya bina baru ni, Ya. Jabatan Negeri yang support. Ya, betul. Kalau ikut asalnya, tapak tu bukanlah sebesar sekarang. Tapak asal masjid yang lama, wakaf itu. Jadi kerajaan telah membeli tanah sekitar tersebut, lalu terbinalah sebuah masjid mengabang Teliput ini. Aktif sangat masjid ni sampai besar sangat. Ya, masjid ini aktif. Kerana kalau ikut kerajaan negeri pada ketika itu ingin memeriahkan lagi masjid-masjid yang berada di sekitar ini. Kerana kalau kita tengok kepadatan penduduk di sini amatlah ramai. Dan ya betul, memang ramai. Dan kalau ikut kawasan ini merupakan kawasan tumpuan pelajar-pelajar UMT, UNIZA, IPG. Ya betul. Lalu yang timbul isunya adalah kalau kita lihat pelan lukisan daripada atas, ya saya Jangan saya aspek saya gabung. betul pun. Okey, kalau kita boleh lihat masjid sebesar masjid itu, ruang utama solat dia adalah warna kelabu itu sahaja. Yang tu je. Dan saya belum tambah lagi kapasiti untuk memuatkan jemaah dekat masjid ini seramai 1,500 orang. Ramai kalau ramai. Tapi untuk ruang utama masjid itu boleh memuatkan kurang daripada 500 jemaah sahaja. Ya sayang. Orang tambah kelabu tu. Ya, warna kelabu tu. Hanya kelabu tu. Yang ruang utama. Jadi isunya sekarang daripada Haji Muhammad Yazid tadi kan, dia inform dekat saya bahawa jemaah keliru. Boleh ke nak solat sunat di masjid dekat anjung tersebut, ataupun boleh ke nak iktikaf dekat anjung tersebut. Dan mengikut pemerhatian saya jugalah, saya juga turun padang untuk melihat sendiri kekeliruan jemaah kat sana. Di mana saya perhati ada 2-3 jemaah yang datang untuk solat fardu, tapi awal-awalnya dia parking motor ke kereta ke, dia solat sunat dekat anjung itu dulu. Sebelum masuk lagi, dia sementara dia tunggu ikamah daripada Bilal tu, dia solat sunat dekat anjung itu. Ini kat dewan solat buka pun juga. Ada juga. Ya. Lepas Bilal ikamah, barulah dia masuk untuk solat fardu bersama imam. Ya. Jadi lepas itu saya pun sebab habis solat fardu saya tanyalah, pakcik banyak solat apa tadi 2 rakaat? Dia cakap, sebelum masuk masjid, sebelum duduk, saya biasanya solat sunat tahiyyatul masjid dulu. Kan solat sunat tahiyyatul masjid kan kena didirikan dekat ruang utama solat kan, masjid kan. Jadi di situ menimbulkan kekeliruan jemaah, yang mana ia melibatkan ibadah jemaah-jemaah masjid itu. Jadi di sini saya nak menoktahkanlah, ataupun saya nak satu keputusan mesyuarat ini supaya dapat merungkai persoalan, merungkai kekeliruan masyarakat jemaah dekat masjid tersebut. Tak masalah juga kalau kita. Dia memang masalah sebab ia melibatkan fadilat-fadilat kan. Jadi ada jemaah yang dapat fadilat itu, ada jemaah yang tak dapat. Tanya. Saya nak saya nak tanya, kalau dekat kawasan masjid tu ada ke yang buat solat tahiyyatul masjid ke, atau dia punya iktikaf di kawasan itu? Lupa saya nak maklum bahawa masjid ini ada homestay homestay nak desa tu. Yang merah tu. Kalau kita dalam pedang tu. kalau kita tengok dekat gambar lagi jelas Ustaz Zainah. Boleh ke gambar daripada atas? Di atas masjid. Ya. Warna akal tu adalah homestay. Ini homestay. Homestay. Dan tu masjid. Dan Kiblat ke sana? Kiblat ke sana. Okey.
dan bawah homestay tu ada satu dewan yang boleh memakan seramai 120 orang Jumaat dalam satu masa. Dewan tertutup aja tu. Jadi ada jugalah yang beriktikaf ataupun dia solat-solat satu masjid dekat dalam bilik homestay itu. Dan bilik ke dekat kaki-kaki 5 homestay? Kaki 5 pun ada. Dan saya dapat tahu ni kerana Haji Muhammad Yazid tu ada mereka yang menginap dekat homestay tersebut. Dia cakap, untunglah nanti di sini boleh solat-solat satu masjid dekat masjid kan. Dekat dalam masjid tu, dalam tu. Jadi dia pun macam ada kekeliruan di situ. Ya. Saya tanya ni, kan asal masjid ni ditubuhkan tanah sendiri kan? Ya, betul. Status tanah tu macam mana? Ya, selepas pada tahun 1960-an sebelum terbinanya masjid ini, kerajaan negeri telah mengambil sedikit-sedikit tanah di tepi-tepi tersebut untuk dibina masjid ini. Jadinya semua tanah-tanah masjid sekarang ini merupakan di bawah jagaan kerajaan negeri kan, Kebangsaan Majlis Agama Islam. Lepas tu Ustaz Faris ada sebut fasiliti yang di situ, contohnya dewan tadi. Ya. Dah sebelum ni dah ada buat majlis ke dekat situ? Ya, dewan tu biasanya pengurusan masjid dia refer ke saya, artinya yang akan seperti majlis akad nikah, kelas-kelas fardu ain, mengaji macam tu. Dan pengurusan masjid pun ada refer ke saya jika kegunaan dewan itu adalah untuk kuliah agama seperti kerohanian, maka pengurusan masjid tidak akan mengambil sebarang charge untuk sewa. Mudah sangat, baik sangat. Dia pengurusan bagi percuma je. Jadi yang mungkin dewan seberguna dah untuk orang kampung situ. Ya, betul. Banyak aktiviti yang dilakukan di sana. Dewan ni kat mana Ustaz? Kalau kita ikut homestay tu, street dengan ada melentang kan. Dewan ni dekat bangunan melentang, bangunan homestay tersebut dekat bahagian bawah. Okey, nampak. Ya. Boleh kita tambah sebatas lah. Okey. Jadi Tuan Mufti selepas penerangan oleh Ustaz Faris tadi, kita nampak dengan jelas permasalahan yang timbul sekarang ni. Jadi bolehlah kita mulakan muzakarah tak Tuan Mufti? InsyaAllah, insyaAllah. Jadi saya harap semua dapat memberi yang baik. So, sekarang ni di boleh mula. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pendapat saya lah kan, boleh tunjuk plan? Okey, pendapat saya hanya ruang kelabu sahaja yang dikatakan sebagai kawasan masjid, iaitu ruang solat utama. Jadi semua jemaah dikira sahnya ibadah yang mereka lakukan hanyalah di kawasan kelabu sahaja. Okey, saya telah rujuk kitab Al-Furu' wa Tasih Al-Furu' yang ditulis oleh Syamsuddin Al-Maqdisi. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Hadisnya berbunyi, kunnal mu'takifatu idza hidna amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ikhrajihinna 'anil masjidi wa an yadribna al-akhdiyata fi rahabatil masjid hatta yadkhul. Okey, maksud hadis ni mereka para wanita beriktikaf apabila mereka didatangi haid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan mereka untuk keluar daripada masjid dan menyuruh mereka untuk mendirikan kemah di rahbah masjid sehingga mereka bersuci. Okey, daripada hadis ni jelaslah dia mengatakan bahawa rahbah masjid iaitu halaman masjid tidak dikira sebagai kawasan masjid kerana Rasulullah SAW sendiri menyuruh wanita-wanita yang haid untuk duduk di kawasan tersebut kerana bimbang akan mengotori kawasan masjid itulah. Seterusnya saya akan sertakan juga dengan larangan berkaitan wanita haid untuk masuk ke dalam kawasan masjid. Berdasarkan kitab Majmu' Syarah Al-Muhazzab yang dikarang oleh Imam Nawawi, beliau menyatakan bahawa hukum wanita yang sedang haid memasuki masjid ataupun duduk di dalamnya atau berulang-alik melaluinya adalah haram. Okay. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda, Innal masjidah la yahillu li junubin wala li haidin. Maksudnya, sesungguhnya masjid tidak halal untuk dimasuki oleh orang yang berjunub dan wanita yang sedang dalam keadaan haid. Jadi jelaslah kat sini, bagi jemaah Masjid Pengamatan Lipot, jika mereka ingin melakukan ibadah-ibadah seperti iktikaf dan solat tahiyatul masjid, mereka perlulah laksanakan hanya di kawasan kelabu sahaja.
iaitu ruang solat utama sahaja. Maksudnya bila benda buka dan anjung tu tak boleh kan? Tak boleh. Tak boleh. Tidak dikira sebagai ibadah lah. Kerana apa? Kerana tiada tuntutan untuk melaksanakan ibadah tersebut di luar masjid. Okey, begitu juga dengan had kawasan yang boleh dilalui oleh wanita haid. Mereka hanya boleh lalu di kawasan selain kawasan kelabu itu sahaja. Maksudnya mereka boleh lalu di kawasan Anjur dan kawasan Kuning itu sahaja. Jadi kalau kita tengok pendapat Prof. Dr. Syahidah tadi, dia kata bahawa kawasan utama tu saja yang masjid. Kelabu tu saja. Kelabu. Jadi Anjung, kiri kanan dan kawasan terbuka tu wahid boleh lalu dan melihat nikah pun boleh dibuat. Ya, betul kan? Betul. Ni baru satu pendapat. Ada pendapat lain? Tanya Ustaz Bagi tu. Ya. Pada setakat ni pengurusan masjid diguna kawasan mana yang kata kawasan larangan orang tidak ada tu kawasan mana? Ya, memang kalau saya tanya pengurusan masjid pun dia akan cakap ruang utama solat masjid digunakan pada bahagian kelabu saja. Maknanya ikut pandangan tadi tu Ikut lah. pandangan tu, kerana pandangan tu mengikut ustaz saya fatwa daripada negeri Terengganu kat saya. Yang mana ruang utama masjid adalah bahagian utama dan berdinding dan berkapet. Memang salah kalau kita tengok pun memang betul lah. Tertutup. Tertutup ruang utama tu dinding dan berkapet. Tak ada ruang kelabu tu je. Maksud sekarang lah seperti dia sebenarnya isu robah tu yang itulah Anjung tepi kiri kanan belakang. Robah ni kawasan yang dikelilingi oleh masjid tu. Jadi isu robah ni sebenarnya dia ada khilaf ada beberapa pandangan. Yang pertama di mana yang Ustazah sebut tadi tu, iaitu kawasan robah ni bukan di kiri masjid. Ini kawasan masjid tu yang tengok kelabu tu saja. Tapi ada pandangan yang dalam qaul mazhab Syafi'i disebut dalam buku Ni Muhtaj, yang mana jika masjid dan rabbah tadi bersambung, maka masih lagi dikira sebagai rabbah tu masih lagi dikira sebagai kawasan masjid dan sah niat iktikaf di kawasan tu. Sah niat. Dan pandangan ni dinaskan oleh Imam Syafi'i sendiri. Dia ditulis dalam buku Ni Muhtaj. Jadi wa qaul majmu' wal mazhab awal faqad nasu Syafi'i wa ashabi ala sihhati i'tikafiha. Dah itu kenaan dengan khilaf tu lah. Tapi saya tengok berdasarkan kita tengok kepada permohonan SU tadi tu untuk masalah. Sebab ni kalau kita tengok bukan masalah masalah orang dua saja mari tiba-tiba iktikaf kat situ kan. Kita tengok juga dari sudut kebiasaan masyarakat. Contohnya solat Jumaat. Mari kan. Jemaah mari 1000 lebih. 1000 lebih jemaah mari. Jemaah mari 1000 lebih. Yang dapat manfaat keseluruhannya adalah tidak sampai 500. Tu. Kat orang tamu ni saja. Jadi selebih ni tak dapatlah. Sekadar dapat fadilat berjemaah saja. Orang yang solat di anjung kiri, kanan, belakang tu tak dapat. Jadi rasanya tidak ada masalah jika kita guna pandangan yang tamu tadi tu. Supaya orang kiri kanan tu jadi dapat solat tahiyatul masjid, dapat manfaat sepenuhnya dari masjid tu. Okey, sekarang ni kita tengok tadi kata hak masjid hanya pada kelabu sahaja. Dan Anjung tu bukan masjid. Lepas tu Datuk Syafiq kata bahagian masjid start daripada kelabu tu tiga robah Anjung kan. Kiri kanan Anjung, lepas tu bahagian Petak Kuning tu kawasan terbuka. Jadi dia kasih jugalah ada masjid. Jadi orang haid boleh lalu situ lah. Begitulah. Okey. Ada apa lain? Ya mesti. Kalau ikutkan pandangan kaul yang pertama yang disebut oleh Ustaz Syafiq Aikal tadi, saya bersetuju dengan pendapat daripada Prof. Syahidah, iaitu kaul yang kedua, iaitu kalau saya rujuk dalam buku surat dalam buku Tarikh Al-Madinah Al-Munawwarah ni, dia menyatakan bahawa rahbah ini tidak dikira sebagai masjid dan tidak ada hukum yang menghukumkan rahbah itu sebagai masjid. Jadi perkara ini dibuktikan melalui riwayat daripada Imam Malik dalam Al-Muwatta, iaitu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah membuat rahbah di masjid, iaitu di luar masjid tersebut, dan menamakan sebagai Butaiha. Ustaz. Okey. Jadi dan dia berkata
Bila kita ni man arada an yaghlaza aw yarfa'a sautan aw yunshida syi'ran falyakhruj ilahi. Maksudnya kat sini sesiapa yang ingin berbual atau bersyair atau ingin bercakap dengan kuat, maka hendaklah keluar daripada rahbah ini. Jadi dekat sini jelas Ustaz yang Mufti, dia jelas kat sini bahawa kawasan rahbah ini bukan dikira sebagai masjid. Dan kalau kita tengok kat sini, rahbah dan masjid itu adalah perkara yang berbeza, kan? Okey. Jadi itulah. Untuk sangat masih ingat apa tu lah ya. Lain-lain. Tapi maaf Ustazah, tapi kalau kita tengoklah daripada awal perbentangan yang Encik Ustaz Faris dan Ustaz Syafiq ada saya membentangkan tadi, isu jemaah yang penuh kapasiti ni dia tidak muat. Jadi dia terpaksa menyambung ke Anjung dan ke Anjung untuk sambung saf lah. Jadi di sini memerlukan ruangan yang lebih besar. Jadi saya rasa dia perlu diperbesarkanlah. Di sini saya rasa kita boleh menggunakan kaedah fiqh al-masyaqqah tajlib at-taysir, iaitu kita memudahkan kesukaran yang dihadapi oleh jemaah ni dengan membesarkan ruangan solat utama, iaitu sebelum ni dekat pelabuhan. Ya, betul. Jadi kita buat dekat Anjung kiri kanan dan dewan solat terbuka yang warna kuning tu. Jadi bagi memudahkan semua lah. Tapi Prof Sheila, macam mana kalau kita nak besarkan, macam Prof Sheila kata, nak besarkan ruang solat utama masjid tu ke Anjung-Anjung dan di dewan solat terbuka tu, macam mana pula dengan orang yang haid ataupun macam kan selalunya kat dekat masjid dia akan adakan macam Ustaz Faris kata tadi, dia ada aktiviti seperti akademika, kuliah-kuliah kan, masing-masing agama. Jadi macam mana bagi orang yang wanita yang haid ingin lalu di kawasan tersebut, sedangkan kalau kita nak besarkan dia dikira sebagai ruang solat utama, jadi orang yang haid ni tak boleh lalu kat situ. Jadi macam mana kita nak tentukan ruangan yang boleh dilalui oleh wanita yang haid tersebut? Okey, saya rasa untuk menjawab soalan ni lah, saya rasa tak ada isu untuk bagi wanita haid sebab dari tadi saya dah tanya, dekat sini ada menyediakan fasiliti seperti dewan kan. Dan sebelum ni pun jemaah telah menggunakan dewan tersebut untuk majlis-majlis keramaian seperti majlis nikah, majlis kelas-kelas majlis agama lah. Jadi wanita-wanita haid ni boleh menggunakan, jadi tak ada masalah kot, tak ada isu. Kira-kira semua majlis-majlis akan dilakukan di dalam dewan lah, bukan di dalam kawasan masjid tersebut. Ya. Selain daripada dewan seguna jemaah masjid juga, ada tak fasiliti lain yang boleh orang haid masuk duduk? Ya sebenarnya masjid ni luas sebenarnya Datuk. Ya, kalau kita tengok gambar tu, gambar awal-awal tadi, memang masjid ni luas. Parking ni luas. Dan di tengah-tengah tu sekarang telah dibina pondok 12,000. Ya. Ada 2-3 biji 12,000. Dan di situ saya rasa kalau orang haid, orang datang haid pun, orang yang sudah haid yang tak boleh masuk masjid dengan ceramah, kuliah ke apa, dia boleh duduk di sana. Kalau tidak saya kan, biasanya bangunan rumah-rumah besar dia akan pasang kanopi juga di luar-luar. Ya. Maknanya orang yang tak boleh masuk masjid yang akan duduk luar tu lah. Itu kalau tak besarkan kan. Mesti ada juga berjamuh yang boleh membawa ramai jemaah. Ya, sebenarnya masjid ni aktif juga Datuk. Di mana setiap minggu biasanya dia akan peruntukkan satu hari tu untuk menjemput pelayan-pelayan yang mempunyai populariti yang tinggi. Seperti Ustaz Ma'arun, Ustaz Zuki, ya ada di sana. Jadi di situ menyebabkan ramai jemaah-jemaah yang datang. Tapi yang boleh bertikaf hanya di orang utama saja. Yang di luar-luar sana tidak dapat fadilah itu. Saya ingin bertanya, boleh buka slide yang berkaitan atap? Okey, saya ingin bertanya, apakah hukum bagi orang yang berniat iktikaf dan solat tahiyatul masjid di kawasan homestay tu? Kalau kita tengok pada gambar ni, atap homestay dan atap kawasan masjid adalah tidak bersambung. Ya, betul. Dan hukum adalah satu rukun iktikaf perlulah diniatkan di dalam masjid. Jadi macam mana hukum terhadap ibadah yang orang tersebut lakukan? Ya, sebenarnya memang ada isu yang besar lah di sini. Kerana ada jemaah yang seperti yang saya cakap tadi, jemaah yang tidur menginap di desa tersebut, dia pun beriktikaf, dia pun solat di masjid di dalam bilik. Lalu dia pun cakap dekat pengurusan masjid, baguslah tidur di sini. Boleh kami beriktikaf, boleh kami solat di masjid di dalam bilik itu. Dan saya rasa memang kalau kita tengoklah gambar daripada atas tadi,
memang bangunan homestay dengan masjid ni adalah dua bangunan yang berbeza. Memang jelas-jelas berbeza dan tak bersambung. Dan atap ini hanyalah digunakan untuk jemaah-jemaah yang parking di belakang homestay nak pergi ke masjid daripada terkena hujan, terkena air hujan dan basah di waktu hujan. Pada lalu orang kata tu Ada buat tidur je dah. Ya. memang anak gajah pun. Orang gajah. Okey. Okey. Daripada perbahasan yang berlaku ni, saya nampak ada pandangan mengatakan apa? Pandangan utama kan yang nak memperluaskan kawasan sepanjang masjid tu. Boleh saya minta justifikasi bagi cadangan tersebut? Ustaz Aika ataupun Profesor Dr. Syahid. Syahid. Dia sebenarnya kalau kita tengok huruf lah masjid-masjid di Malaysia ni kebanyakan segi bina dia memang ada koridor tepi, betul? Betul. Koridor tepi. Jadi kalau kita ikut pandangan yang pertama lah, pandangan pertama, jadi masjid mana-mana probability akan dapat manfaat sepenuhnya ruang tamu di tengah tu sajalah. Jadi kalau kita tengok balik kepada permohonan pemohon ni, dia nak maknanya ruangan masjid tu dapat menampung jemaah sekali dengan dapat manfaat solat tahiyat masjid, iktikaf dan sebagainya. Nah, sebabnya rugilah. Masjid belanja tinggi-tinggi. Berapa Ustaz Farid? 6.3 juta. 6.3 juta. Jadi 6.3 juta. Jadi apa ni? Yang dapat manfaat tu sampai 500. Yang selebihnya tu rugilah, betul? Ini dapat hadiah tu dah. Ya, betul. Pandangan yang pertama tu betul lah. Tu tak ada apa dia kata, tak ada silap lah. Boleh je. Cuma kita tengok kepada masalah penduduk setempat, rakyat setempat untuk tapung ramai 1,000 lebih. Ramai ke penduduk di sekitar? Memang ramai. Ramai. Ya, dengan pelajarnya, dengan tukang pelancongnya. Kerana kalau ikut lokasi macam ini berdekatan dengan Kuala Lumpur 6. Kuala Lumpur 6 tu Oh, tiap hari. yang famous tu Ya, tiap hari penuh. Kalau disebut. Ya. Sedap. Lagi tadi tu pakat gila ke dia. Jadi dia ramai daripada kawasan-kawasan tersebut kalau musafir ke akan singgah di masjid dia kan? Betul. Di sana pun kampung banyak lah. Orang kampung mana tu? Ya, memang besar. Pada itu dekat atas sana ada 2-3 taman perumahan. Memang padat. Tak sambung sekali lagi ni. Sama. Tadi. Boleh. Sebab kita tengok itu ada masalah permintaan daripada pemohon sendiri kan. Masjid mana kecil, jadi nak tampung semua dapat manfaat semua sekali. Jadi kita rasa tak ada masalah kalau kita besar kan. Kita tengok dekat Kelang kan. Pelan. Okey. Jadi kita besarkan sedikit. Anjung kiri kanan, lepas tu dewan solat terbuka tu kita jadikan juga sebagai ruang solat yang mana ada rukun makan di situ. Itu rugi. Sebab kita pun ada sandaran juga. Bukan tak ada sandaran, ada sandaran. Jadi tak ada masalah kita isytiharkan kawasan tamu masjid tu kiri kanan dan belakang. Ya betul, tanah asalnya tanah wakaf kan, betul wakaf. Tapi kita dah kacau pun tanah wakaf tu, kita cuma besarkan lagi. Dan tanah ni bukan ikutkan bawah satu batu di bawah kerajaan kan. Jadi sebagai pemerintah sebenarnya tak ada masalah maksudnya kita besarkan tu. Kalau kita isytiharkan bahawa ini adalah kawasan masjid. Dalam kitab I'lam Masajid fi Ahkami Masajid, Imam Zarkashi dia kata, jika seseorang tu kata tempat ni tanah ni aku jadikan sebagai masjid, maka jadilah kawasan itu sebagai masjid. Walaupun besar mana pun tanah yang dimaksudkan, meskipun tanah tu dibacok lagi tiang sempadan dan sebagainya, dijadikan sebagai masjid meskipun tidak dilafazkan lafaz wakaf. Jadi tanah tu jadi tempat masjid. Dan ada kaedah usul fiqh yang disebut tasarruf iman ala wujud mana tu di masalah kebijaksanaan pemimpin dan dasar kepada masalah rakyat ni. Jadi demi kemaslahatan rakyat, untuk kita bagi manfaat penuh kepada masyarakat rakyat setempat. Jadi tak ada masalah kita besarkan sikit istiadat kiri kanan dan dewan solat terbuka tu sebagai ruang solat utama. Ini pemerintah pun ada peranan lah dalam mengetahui hukum. Ya.
tambahan sikit lah. Saya pun orang balik-balik kan kata kalau ikut pada uruf dan adat kita di Malaysia ni, biasanya orang pergi masjid ni sebab dapat pahala masjid satu. Tu pahala pergi masjid satu. Tu pahala niat iktikaf. Niat iktikaf ni ramai yang kerja-kerja lah. Contohnya masa solat Jumaat tu, biasanya kalau macam masjid ni kan, kalau Jumaat mesti ramai datang. Jadi kawasan Gabu tu akan padat penuh orang masuk. Sehingga lebih dua. Jadi kalau tu saja masjid dan Anjung tu bukan masjid, jadi orang yang luar tu, kat Anjung dan dia orang satu buka tu, dia boleh dapat fadilah iktikaf lah. Betul. Sedangkan masjid ni bini 63 juta lah. Ya. Jadi manfaat fadilah iktikaf tu hanya dapat pada yang kelabu tu saja. Dalam saja. Dia macam kesian lah orang yang tu, yang luar tu. Satu kerugian lah kepada mereka. Kalau lain, kalau unit orang utama tu besar, okey lah. Orang boleh buat ramai orang. Unit kecil jadi yang luar tu dapat fadilah. Sebab apa? Sebab kita tahu kan, orang yang duduk dalam masjid berserta niat iktikaf, pahalanya lebih besar daripada orang yang duduk saja tanpa niat iktikaf. Dia orang mesti nak kerja balik iktikaf, jadi mesti lah kena niat buat. Tapi kalau waktu bukan masjid Anjung tu, bukan masjid, kesian. Betul. Dia ada satu Datuk apa ni, sebab kebiasaan masyarakat kita ni, dia tak tahu sebenarnya dewan solat utama ni di tengah tu jadi yang tu saja di iktikaf solat tadi. Sebab kita biasa pergi masjid solat Jumaat kadang-kadang lah musim. Jadi tengok belum masuk waktu azan aja ada dah orang masuk bahagian Anjung semayang. Ya. Solat tadi masjid. Jadi dia tak tahu. Jadi kalau kita buat drilling tu jadi Luaskan jadi tak ada masalah. Jadi mana kita dapat tampung ke keliruan orang awam tu. Baiklah, setelah saya dengar hujah-hujah yang diberikan oleh Datuk Mufti, Ustaz Syafiq, Ustaz Faris dan Ustazah Syahira, saya bersetujulah jika masjid mengamalkan telefon ini untuk meluaskan kawasan masjid tu masuk Anjung dan kawasan Kuning iaitu Dewan Solat Terbuka, kerana melihat kepada uruf dan demi maslahat masyarakat setempat. Betul Prof Syahira. Saya bersetuju dengan Prof. Sebab kita kena mengikut uruf dan kemaslahatan masyarakat itu. Jadi Datuk Mufti, selepas perbahasan perbincangan yang berlaku ni, nampak di dalam kapasitas kita ni dah nampak kata putus tu. Nah, ada macam nak sebut suara dah. Jadi sebelum saya bagi kepada Mufti untuk putuskan itu, saya round table dulu lah, mana tak ada hal-hal berbangkit ke Ustazah? InsyaAllah tak ada. InsyaAllah saya setuju. Saya juga setujulah yang kawasan masjid tidak terhad kepada kawasan kelabu sahaja. Dr. Syahira, saya pun tak ada apa-apa. Okey, Ustaz. Kepada saya memang saya amat setuju lah. Kerana saya sendiri yang turun padang, saya sendiri yang melihat kekeliruan jemaah di sana. Memang patut dibesarkan. Di mana Mufti? Semuanya apa ni, kesahihan anak sahih mula yang mana kita bukan sebagai anjing kanan dan yang kuning tu bukan sebagai kawasan masjid utama. Dia kalau begitu orang haid boleh masuk lah. Yang kalau perindah tu pun guna dewan tu, dewan homestay tu, itu dah sibuk sekali kan. Okey, tu homestay tu. Dengan orang tu orang haid masuk homestay tu lah kan. Baik homestay. Okey, jadi saya serahkan kepada Tuan Mufti dan Tuan Mufti untuk putuskan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Setelah saya melihat dari perbincangan kita pada pagi ini, dan kita tengok masing-masing panel ada mengeluarkan pendapat masing-masing, hujah masing-masing, dan juga berkaitan dengan uruf dan adat setempat lah. Kan? Jadi kita tengok perbincangan hadiah. Ini kita kata yang Dewan Solat Utama tu masjid sekali dengan Anjung, sekali dengan Dewan Solat Terbuka kan. Betul. Lepas tu kalau orang haid dia masuk dalam dewan tu dan gazebo sekali kan. Ya, betul Tuan Mufti. Jadi itulah kan. Betul. Jadi saya melihat kepada nas-nas syarak dan hujah tadi bila Quran dan Sunnah itu melihat dulu kepada maslahat umum yang untuk masyarakat setempat untuk dapatkan fadilah tahiyat masjid tu. Jadi muzakarah kita pada pagi ini, muzakarah ahli fatwa Negeri Kelabu
yang bersidang pada 18 Januari 2024 hari ini lah kan, ini memutuskan bahawa Dewan Selamat Agung yang ke-10 tu hak masjid ni kan akan dibesarkan sehingga ke Anjung, Pilihan Ganang dan juga sehingga ke Dewan Solat Terbuka tu oleh hak kawasan masjid. Jadi untuk orang haid memang boleh masuk lah. Jadi orang haid boleh untuk kat gazebo tu sudah dengan Dewan mesti sekali kalau ada program lah. Okey, jadi insya-Allah keputusan ini hari ini saya akan angkat kepada Tuanku Sultan Negeri Kelabu untuk diperkenalkan oleh baginda. Dan kita sama-sama doakan supaya kisah kita ini diperkenalkan oleh baginda supaya demi maslahat masyarakat awam. Tapi hukum ni hanya terpakai dekat masjid ni lah. Sebab kita bincang pasal masjid Nabi itu. Kalau masjid lain tu kena bincang lain pula. Sebab terus setiap masjid apa ada isu-isu tersendiri. Jadi kita tak boleh macam campur, jadi bolok habis orang. Betul. Datuk ni ada nak sign sikit untuk Oh, okey. bola rambut ni. Baik. Terima kasih Datuk. Jadi terima kasih kepada ahli panel yang sudi meluangkan masa pada pagi ini bagi membincangkan isu sepanjang masjid ini. Semoga perbincangan kita ini dapat memberi manfaat kepada masyarakat setempat dan juga umat Islam di Indonesia. InsyaAllah. Jadi sebagai ahli fatwa ni kita kena bagi fatwa yang memudahkan orang-orang awam supaya dia tidak rasa Islam ni jumuk lah, serik lah tu kan. Dah peranan ahli fatwa. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Orang. Akhir sekali mari kita sama-sama tutup majlis kita, muzakarah kita pada pagi dengan tasbih kafarah wasalatul aus. Datuk mesti bangun kami. Mungkin nak buat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada persembahan berkaitan tajuk persempadanan Masjid Mengamal itu. Kalau saya tahu isunya berkaitan tentang membuat masjid. Ni ada fatwa ni. Saya masjid. Dulu Masjid Mengamal Lipo dia tapak asal. Jadi dia pindah ke Batang. Lepas siap tu, masa tu dia buat daripada kayu-kayu gitu je. Lepas siap tu baru dia pindah balik. Jadi dia minta permohonan fatwa untuk mengguna pakai tanah yang sedia ada untuk bangunkan masjid. Macam hari ni persempadanan yang mana rasa? Rumah utama masjid tu. Hari ni dia minta fatwa juga Hari dah lah. Kita tengok ada isu semasa je. Maksudnya awak clear isu lah. Clear isu bagus. Clear isu satu benda yang bagus lah. Cuma keadaan hak sebenar mesyuarat jangka kuasa fatwa adalah ketika mana Syekh Samara tu Syekh Fadilah Tibalah jangka kuasa fatwa ada sekali. Biasanya kita start mesyuarat dulu. Kita mengesah minit mesyuarat yang lain. Biasalah kita start majlis gitu, Datuk buka SU, lepas tu Datuk tu suruh kepada SU untuk mengesah minit mesyuarat yang lain. Okey, lepas SU bentang mesyuarat minit yang lalu, maka Syekh Usama Datuk ataupun SU dua-dua pun boleh. Maksudnya hari ini kita akan bentangkan ada beberapa tajuk. Tajuk perbincangannya adalah berkaitan tentang persempadanan Masjid Mengamal Lipo Kuala Nerus Kuala Terengganu untuk mendapat fatwa. Dan pada hari ini kita akan jemput wakil daripada pejabat agama dan juga wakil daripada masjid sendiri untuk datang untuk bertang kepada kita alasan kenapa persempadanan Masjid Mengamal Lipo itu diperbesarkan. Maka dia pun dia pun bentang lah. Jadi masjid cerita apa gini. Lepas tu pihak pejabat agama pun dia pun pergi ke bidang lapangan, telah buat jalankan siasatan mengikut keadaan semasa. Memang betul kena buat besar.
Kalau dah ruang kelabu tu saja jadi kecil lah. Jadi apabila besar, jadi ruang masjid hak sebenar tu ramai yang orang kata dianggap sebagai masjid. Kalau hak tu, kalau yang kelabu tu kecil saja, hak lain tu orang yang tak boleh semayang boleh pergi. Jadi kalau apabila kita membesar, jadi orang boleh semayang, orang yang tak boleh semayang tak boleh masuk kat situ. Kecuali kawasan-kawasan yang dibenarkan. Kalau istilah orang kerana kata atas lambu ataupun nak anjur. Gitu lah. Jadi selepas jabat agama dan juga wakil masjid, sepatutnya Yazid kena mari petang ni. Yazid tau. Dia kena mari petang buat hari ni. Sepatutnya dia sibuk betul yang tak mari hari ni. Dia suka wakil jabat agama. Mana ke wakil jabat agama? Cerita dah ke Jadi wakil jabat agama, walaupun dia jalankan siasatan, ada benda-benda yang dia tak tahu maklumat. Hanya Yazid tak tahu. Sebab tu dua-dua kena mari. Sebab apabila kita buat mesyuarat fatwa, kita kena panggil belaka. Sebab nak buat sesuatu keputusan tu, kita kena ada jamin dan manik. Kena ada belaka. Sebelum nak menghukumkan sesuatu. Kalau dah kita tanya, tiba-tiba jabat agama kata, oh saya tak nak jawab ni pihak masjid. Banyak terganggu lah nak buat keputusan. Jadi apabila wakil masjid ada, wakil jabat agama ada, barulah selesa kita. Satu lagi biasanya kita panggil JKK, kita panggil tak? JKK, kita akan tanya. Sebab ni mungkin melibatkan pejabat daerah, melibatkan pengambilan tanah apa, contoh dah ni. Jadi lepas settle semua, maka bersama Datuk okey ada apa lagi, tak ada okey. Terima kasih kepada pihak yang datang pada hari ini dan insya-Allah kita akan buat keputusan pada ini. Mereka keluar dan kita buat keputusan. Kita ambil dalil-dalil macam awal untuk letak di sungai tu, waktu kita ni, dan kita ambil satu keputusan hak majoriti. Itulah. Itu keadaan sebenar mesyuarat datang kuasa fatwa. Maksudnya bukannya hadir sekali dalam majlis. Maksudnya wakil jabat agama dia kena bagi lewat sikit. Masa baru kita jemput. Sebab kadang benda ada hak mufti nak sebut hak sulit. Sebelum nak mesyuarat tu mufti ada benda mufti nak sebut hak sulit ataupun mufti bawa isu hari ni gini. Mufti briefing dulu. Briefing okey. Maksudnya ada dah dalam maklumat kita sikit. Itulah biasanya. Ustazah ada nak tambah? Tapi dari segi kertas kerja okey alhamdulillah. Maka penuh dah ni. Alhamdulillah. Kami antara ulama tu ni je baru ada kat rumah. Dia ada tu ada pada jabat agama walaupun tak ada pada masing-masing. Cuma saja dia biasa hak jabat agama dia petang dia turun. Kalau kita hak bincang. Pemohon tu dia ada sekali. Jabat agama dia kena keluar sebab ada benda hak sulit kita nak bincang. Dia bukan jangan puasa ke? Dia boleh berangkat. Maknanya Kali dia jadi dah dalam masa dia kena suruh anak buah dia biasa. Anak buah dia main petang. Contohnya dia ni Pesuruhjaya Jabatan Ahli Agama, ketua jabatan. Pada masa yang sama dia ahli jabatan kuasa fatwa. Dia kena anak buah dia main petang. Sebab takut bias. Dia bias kepada fatwa. Itulah. Terima kasih banyak. Boleh untuk mufti Pak Nom. Banyak. Apa ni? McFly.